ini adalah perkongsian ringkas saya mengenai multi-platform. Kenapa saya pilih multi-platform? Sebab multi-platform ni kelebihan dia adalah dia boleh menghasilkan apps dalam platform Ionic, dalam platform Android dan dalam platform apa satu lagi? iPhone. Itu sebabnya kenapa saya lebih gemar ke arah multi-platform. Okay, itu sebab kenapa saya lebih gemar ke arah multi-platform. Sebab apa? Sebab satu, kita boleh tulis kod sekali, kemudian deploy kepada beberapa platform. Kalau macam Flutter, Ionic contoh dia, ini saya cerita Flutter dengan Ionic. Yang lain tu saya tak ada experience, tak ada pengalaman sangat. Kenapa saya pilih Ionic ataupun Flutter? Sebab dia boleh menghasilkan apps dalam multi-platform. Contohnya macam Ionic dengan Flutter ni, dia boleh menghasilkan apps untuk Android dan juga untuk iPhone dan juga untuk web base. Okay, untuk web base kita namakan sebagai PWA. Maksudnya dia boleh run dalam browser. Itu yang kelebihan dia lah. Dia boleh run dalam browser. So siapa-siapa macam kita ni kan, kalau ramai developer ataupun yang cuba-cuba nak membangunkan apps, isu utama kita adalah kita selalunya gunakan Windows. Kita selalu menggunakan Windows. Kenapa disadvantage menggunakan Windows? Sebab bila kita nak port kepada iPhone, kita akan ada masalah besar. Sebab iPhone ni dia punya development tools, iaitu sama ada Swift ataupun satu lagi Xcode, tidak boleh install dalam environment web Windows. Dia tidak boleh diinstall dalam environment Windows. Sebab by right Mac ni ataupun Apple ni, produk dia hanya pada lingkungan ekosistem dia saja. Sebab tu Xcode yang nak menghasilkan iPhone apps tu, dia tidak dicipta versi untuk Windows. Okay, memang tak ada versi untuk Windows. Jadinya kita kekurangan, kita ada drawback kat situ, iaitu kalau katakan kita nak deploy pada iPhone, pengguna Windows ni terpaksa mencari MacBook lah ataupun Mac punya machine. Bukan terpaksa, memang itu adalah requirement ataupun memang Xcode yang kita nak generate iPhone tu memang hanya ada dalam Mac environment. Itu antara drawback je lah. So kalau siapa-siapa yang menggunakan Windows, spesifik menggunakan Windows saja, so dia bolehlah menghasilkan Android, dia boleh menghasilkan apps dalam bentuk web. Tapi kalau dia nak hasilkan dalam iPhone, dia terpaksa menggunakan mesin MacBook ataupun laptop ataupun komputer yang ada ni lah, Mac punya software. Okay, so saya familiar dengan dua lah, either Ionic ataupun Flutter. Tapi saya tak boleh nak discuss semua. Saya tak boleh nak discuss dua-dua. Saya lebih gemar menggunakan Ionic. Sebab apa? Sebab Ionic ni dia punya keperluan ataupun spesifikasi nak bermula tu dia agak rendah sikit lah. Berbanding kalau katakan kita go for Flutter. Flutter ni dia perlukan Android Studio. Maksudnya awal-awal tu kita memang kena install Android Studio lah. Android Studio ni ialah kita tahu, siapa-siapa yang pernah guna Android Studio ni, dia akan sangat menggunakan banyak resources. Kenapa dia banyak gunakan resources? Sebab tak tahu kenapa dia banyak gunakan resources. Dan paling kurang pun 16 lah. Kita perlukan 16 gig RAM. Sebenarnya kalau korang gunakan Xcode pun dia banyak, dia level macam tu juga, dia perlukan 16 gig RAM. Kalau 8 okey, tapi lagging dia sangat teruk lah. Kalau 8 gig RAM boleh run, tapi lagging dia sangat teruk. Especially bila kita nak run pada Android emulator, dia akan sangat teruk lah. Dia sangat teruk lagging tu. Jadi kalau korang tak ada PC korang, laptop korang tak ada 16 gig RAM, dia akan bermasalah sikit.
Kalau 8GB RAM tu nanti dia punya kipas tu akan berpusing sangat kuat dan tiba-tiba dia hang sebab resources tu tak cukup lah. Okay, dan saya cadangkan supaya gunakanlah SSD. Sebab HD ni memang bila HD ni kelemahan HD adalah hard disk. Bila dia memproses dengan sangat perlu memproses dengan menggunakan resources yang sangat banyak, dia akan overheated. Okay, dia akan panas sebab dalam HD ni, dalam hard disk, dia ada mechanical instrument, dia punya reading arm dia tu, yang itu dia akan berpusing laju lah. Bila berpusing laju, dia akan menghasilkan haba ni yang biasanya dia cuba nak bawa keluar daripada laptop, dan biasanya kalau dia overheated, laptop kita overheated, memang dia akan sama ada dia akan shutdown ataupun dia akan hang lah. Itu antara kelemahan Windows ataupun ni lah environment kita ni. Sebab kalau korang tak ada SSD, performance memang tak bagus. Kalau korang tak ada 16GB RAM, performance ni memang tak bagus kalau nak run Android Studio. Okay, itu antara kelemahan dia lah. Sebab itu saya lebih prefer untuk menggunakan Ionic. Sebab Ionic ni pada peringkat awal dia, kita tak perlu Android Studio pun. Kita tak perlukan Android Studio. Dan kita boleh test kepada browser. Kenapa kita boleh test pada browser? Sebab Ionic ni adalah multi-platform yang juga boleh menghasilkan apps dalam mobile, dalam web. Okay? Kita boleh paparkan dalam web. Okay? Tak perlukan Android Studio, tak perlukan emulator. Kita boleh display screen dia dalam bentuk web. Okay? Dalam bentuk web. Dia adalah web based. Ionic ni adalah web based. So saya tunjuk ini adalah apps yang kami dah deploy menggunakan Ionic di dalam Play Store. Nanti korang akan tanya dalam iPhone boleh tak? Setakat ni saya tak generate untuk iPhone. Walaupun Ionic ni membenarkan kita generate untuk iPhone, tapi saya tak ada facilities untuk generate apps dalam iPhone. Jadi setakat ni tak ada. So satu lagi, kita tak ada duit lah, jenis tak ada duit kan. Sebab nak menyediakan iPhone apps tu, kita perlu bayar lebih kurang RM400 setiap tahun. Yang mana itulah adalah recurring fee, yuran yang berulang untuk kita letakkan apps kita pada App Store. Itu recurring fee lah, RM400 paling kurang. Kalau kita nak kena update, kita kena ada developer fee pula. Yang tu RM400 lagi. So paling kurang pun RM8,000 tu kena ready lah untuk kita host apps kita dalam Play Store. Dalam App Store. Macam Play Store ni tak bayar pun tak apa. Sebab memang dia tak ada recurring fee pun nak deploy apps kita dalam Play Store. Okay, so ini adalah apps kami yang available dalam Play Store. Okay, dia adalah kami dah deploy lama Maksurat ni semenjak tahun 2010-2011 macam tu. So dia dah lebih kurang 10 tahun lah dia ada di dalam Play Store. Okay, dia ada dalam Play Store dah dekat 10 tahun. So sebelum ni kita deploy awal dengan kita deploy menggunakan Android Studio. Awal ni memang kami develop menggunakan Android Studio. Okay, fully gunakan Android Studio. Tapi oleh kerana apps tu memerlukan apps ni kalau dalam Play Store ke dalam App Store ke, kadang-kadang setahun sekali dia wajib untuk kita update lah. Update sebab apa? Sebab dia dah ada requirement yang berbeza. Mungkin contoh macam sebelum ni kita selalu dengar kalau upload ke Play Store kita perlukan APK file. Sekarang ni dia dah tukar kepada AAB. So format nak upload Play Store ni kena tukar daripada APK kepada AAB. So benda-benda macam ni lah regulation yang dia tukar, yang menyebabkan kita terpaksa upload semula. Kita terpaksa update dan upload semula. So 2-3 tahun lepas, bukan 2-3 tahun lepas, saya rasa macam
tahun 2019 tak silap. Dalam 2019 baru kami memikirkan macam mana kalau kita update ni dengan menggunakan sama ada Ionic ataupun Play Store. Ionic ataupun Flutter. Sebab awalnya kami gunakan Android Studio. Okay, so dari segi design tu macam tak berapa cantik. Jadi kita come up dengan satu suggestion untuk develop dia baru menggunakan Ionic. Okay, dalam menggunakan Ionic. So ini kami dah buat update untuk Ionic. So dia punya alamat kat situ lah. Saya bagi link apa tu? So itu contoh. Okay, contoh. Itu adalah contoh apps yang kami dah pernah usahakan untuk upload ke dalam Play Store. Dan dia dibangunkan menggunakan Ionic. Setakat ni saya tak plan nak tukar dia kepada Flutter. Okay, setakat ni saya tak plan nak tukar dia pada Flutter lah. Orang kata Flutter lagi smooth, tapi sebab benda ni pun dah beberapa bulan juga kita develop menggunakan Ionic dan benda ni dah siap, dah upload dan inilah user dah boleh download versi yang baru. So ini adalah versi yang baru yang kami dah upload menggunakan Ionic. Okay, dia bukannya simply export saja, dia kena develop baru. Saya dengan tim buat baru apps ini dengan menggunakan Ionic. So nak bagi tahu bahawa Ionic ni kita boleh gunakanlah platform Ionic ataupun framework Ionic ni kita boleh gunakan untuk bangunkan apps. Okay, untuk bangunkan apps yang multi platform. Itu je lah. Dan kelebihan Ionic ni pula, siapa-siapa yang familiar dengan apa yang kita istilahkan dengan web development, siapa-siapa familiar dengan JavaScript tu ataupun HTML, kita lebih mudah lah untuk kita delve through. Okay, saya tak pasti korang ada tak pengalaman dengan Android Studio. Dan rasanya kalau siapa-siapa yang pernah ada pengalaman dengan Android Studio, dia akan kata Android Studio ni agak susah sikit lah. Sebab dia 100% programming kan. Korang nak design dia punya interface pun korang kena belajar sikit XML, macam tu lah. So kelebihan Ionic ni, saya tak kata Android Studio tu tak bagus. Android Studio ni dia ada kelebihan dia sendiri. Kalau gunakan Android Studio ni dia lebih dari segi performance wise, dia lebih laju lah compare dengan Ionic. Sebab Ionic ni selain daripada multi platform, dia adalah hybrid. Hybrid ni yang kita maksudkan adalah dia adalah web based. Bila web based ni dia perlukan satu layer untuk kita run application tersebut, dan benda tu berlaku pada web layer. Sebelum dia berinteraksi, contohnya dia ada apps kita yang kita buat menggunakan Ionic ni, dia boleh berinteraksi dengan kamera contohnya. So dia in between native hardware. Native hardware tu maksudnya hardware phone kita lah. Hardware dalam phone kita. Kita ada GPS, kita ada kamera, kita ada SD card, kita ada memory, kita ada screen. So itu adalah Android phone kita. So in between apps yang kita buat dalam Ionic untuk pergi kepada native hardware, nak communicate dengan native hardware, contoh dia perlu ada satu translation ataupun we call it interpretation punya step. So ada satu langkah tambahan sebelum dia betul-betul boleh communicate dengan kita punya native hardware. So proses ini biasanya menyebabkan delay sikit. Okay, tapi kalau software tu tak berat, kita tak nampak sangat lah. Kalau software tu macam kecil saja, kita tak nampak sangat. Dan macam tu lah, kalau korang nak develop something yang performance wise ataupun performance dia kena laju, dan Ionic ni tak berapa sesuai lah. Contohnya korang nak develop game kan, yang Ionic ni tak berapa sesuai untuk develop game. Dia lebih sesuai untuk lebih kepada macam
online application, macam MySejahtera. MySejahtera gunakan Ionic. MySejahtera tu kan. Dan kalau korang perasan kadang-kadang bila dia nak load, dia loading lambat sikit kan. Dia lagging lambat sikit. Itu adalah obvious trademark yang ada dalam Ionic. Okay? Kadang-kadang bila kita dah ready dah, line dah ready, kita punya GPS dah ready, tapi bila kita nak load MySejahtera tu, contohnya macam nak scan tu, dia macam lama sikit, lambat sikit nak keluar dia punya QR code scanner tu. Kadang-kadang itu yang kita namakan sebagai lagging lah. Tapi lagging tu dia macam reasonable lah, taklah macam lambat sangat. Tertakluk pada performance phone kita. Kalau lambat sangat tu maksudnya phone kita ada problem lah. Tapi reasonable. Dan kelebihan dia macam tu lah. Kalau korang develop menggunakan Ionic, dia boleh deploy dalam iPhone, dia boleh deploy juga dalam web, dan dia boleh deploy juga dalam code yang sama, code base yang sama. Kita boleh deploy juga dalam Android. Sebab tu kalau macam kita nak cepat, contohnya macam masa MySejahtera tu kan, dia nak develop dengan cepat. Pasal keperluan tu immediate. Dia tak mampu nak tunggu setahun. Dia perlukan 2-3 bulan je untuk dia deploy. So dengan buat menggunakan Ionic, dia terus boleh deploy untuk 3 platform yang berbeza. Dia boleh deploy untuk iPhone, dia boleh deploy untuk Android dalam masa yang cepat. Kalau kita nak develop menggunakan native apps, dia akan ada melibatkan 2 team. 2 team tu maksudnya satu team akan buat untuk iPhone, satu team untuk buat Android. So proses tu dia akan menyebabkan satu delay, satu mungkin tak seragam. Sebab itulah dia pilih untuk buat Ionic. Bila pilih buat Ionic, dia buat satu dan kemudian deploy kepada multi-platform lah, platform yang berbeza. Multi-platform ni kita boleh katakan sebagai dia boleh deploy kepada Android, dia boleh deploy kepada iPhone, dia boleh deploy pada tapi kemudahan kepada web. Tapi kemudahan itu datang dengan sedikit drawback. Contohnya dia macam lagging sikit. Itu antara drawback dia lah. Sebab Ionic ni dia punya base adalah hybrid. Dia adalah web base sebenarnya. Dia adalah web base yang mana dia akan encapsulate ataupun dia akan embed dalam satu APK ataupun mobile application. Okay, itu yang kelebihan dia lah Ionic. Kenapa saya lebih suka menggunakan multi-platform nak bandingkan dengan saya dulu asalnya bermula pada 2009-2008 masa tu saya start bermula dengan Android Studio. Saya bermula dengan Android Studio. Saya develop apps yang saya tunjuk tadi tu pun dengan menggunakan Android Studio. Tapi lama-kelamaan saya rasa macam Android Studio ni saya tak larat dengan dia punya resources, saya tak larat dengan dia lah. Sebab nak develop Android Studio ni kita perlukan satu PC yang high spec. Itu sebabnya saya rasa saya kena cari alternatif lah. Sebab tu kami pilih untuk Ionic. Dia tak rely so much kepada Android Studio. Dia perlukan Android Studio tapi masa nak generate APK tu saja. Masa development kita tak perlu gunakan Android Studio pun tak apa. Nanti saya akan tunjuk macam mana saya gunakan VS Code untuk develop satu apps menggunakan framework Ionic. Saya gunakan VS Code saja. Saya tak rely so much heavily kepada Android Studio. So code editing saya akan buat pada VS Code. Cuma apabila kita dah siap, dah ready dia punya apps, complete features, modul semua dah siap. Mungkin sebulan 2 lepas tu baru kita akan menggunakan Android Studio untuk deploy dia punya APK, untuk generate APK. Just Android Studio tu untuk generate APK saja. Itu sebab saya suka Ionic. Sebab apa? Sebab saya tak perlukan resources yang sangat besar lah, ataupun spesifikasi komputer yang besar. Saya tak perlukan yang terlalu besar. Android Studio ni kita pakai sekejap je masa nak deploy APK. Masa kita nak generate APK, masa tu kita perlukan Android Studio. Sebab apa kita perlukan Android Studio? Sebab dalam tu ada Android SDK semua tu untuk menghasilkan APK, Android APK. Sebab tu saya gunakan,
terpaksa kita gunakan Android Studio. Dan untuk iPhone development pun sama juga. So kita boleh buat dalam Windows, tapi masa kita nak generate iPhone punya apps ni untuk kita deploy kepada app store, masa tu kita mungkin boleh cari sekejap lah, sewa ke, pinjam kawan ke, install Xcode, lepas tu deploy dia punya iPhone apps. Okay, masa development tak masalah pun, kita akan boleh gunakan VS Code. VS Code dia boleh install kat mana-mana pun. Kita boleh install dalam ni. Main utama, saya tak kata di IDE lah, saya lebih prefer istilahkan dia sebagai code editor. Nama dia adalah Visual Studio Code. Ni saya selalu pakai lah untuk Ionic development. Sebab saya tak perlu rely kepada Android Studio. Sebab tu saya pilih Ionic lah. Antara sebab saya pilih Ionic, saya tak perlu nak rely terlalu banyak kepada Android Studio. Masa development 3 bulan, mungkin saya akan gunakan 3-4 bulan untuk develop apps tersebut. Saya gunakan Visual Studio Code saja. Lepas tu bila kita nak deploy, masa hari kejadian nak deploy tu, boleh deploy kat mana-mana pun. Contohnya macam kawan tu ada 32 GB RAM, so kita tumpang PC dia lah sekejap untuk deploy. Just untuk deploy sajalah. Lepas tu dah selesai dah. Okay, so lagi kita perlukan Node.js, sebab framework Ionic ni adalah satu projek open source dan dia disimpan dalam bentuk GitHub punya repository. So bila kita boleh gunakan Node.js untuk manage dia punya Ionic package tu semualah. Kita perlukan Node.js. Dalam Node.js ni dia akan install npm. npm ni adalah Node.js, Node Package Manager. Dan selepas kita ada Node.js ni, baru kita akan install Ionic punya facilities. Selepas kita install Ionic facilities ni, barulah kita akan generate dia punya Ionic project. So lagi satu, kita perlukan browser lah. Kita perlukan browser untuk kita test. Okay, browser ni kita perlukan untuk test. Sebab bila kita ada apps ataupun bila kita ada projek Ionic, kita kena test lah. Macam kita ada projek web project kan, kita kena ada web server dia untuk on kan dia punya PHP interpreter. So sama juga kita perlukan browser untuk kita test apps yang kita buat dalam Ionic. Saya gunakan browser saja. Kalau nak advance sikit, kita gunakanlah emulator. Tapi sebab macam itulah isu je, bila kita nak run emulator, Android emulator, dia akan menggunakan banyak resources. Dah tu kita gunakan Android Studio lagi kan. So jadi performance PC kita tu nanti dia akan lagging teruk. Sebab tu saya fokus cuma untuk development, saya cuma fokus kepada Android gunakan VS Code dan juga browser, test pada browser. So sekejap lagi saya tunjuk. Ni just nak bagi tahu dia punya idea dia di sebalik pembangunan menggunakan Ionic. Dan interface yang saya gunakan, yang Ionic gunakan adalah HTML. Okay, kita akan gunakan slightly HTML. Siapa-siapa yang biasa gunakan Bootstrap, dalam Ionic ni dia gunakan Angular. Dia dah ada library dia lah. Dia tak gunakan 100% HTML lah. Tapi idea dia adalah interface menggunakan HTML. Dan CSS dan yang disediakan adalah Angular punya CSS, ng library punya CSS. Okay, so dalam sama juga macam siapa-siapa yang pernah gunakan Android Studio, dia akan pisahkan interface dengan Java code. Dalam Ionic ni sama juga, dia akan pisahkan interface kita akan tulis dalam HTML. Dan controller ni, bahagian controller ni ataupun dia punya brain dia, kita boleh gunakan TypeScript. Okay, maksudnya kita akan belajar satu language baru lah kat sini. Okay, satu language baru. Satu controller ni kita gunakan TypeScript. TypeScript ni sangatlah dekat dengan JavaScript. Siapa-siapa yang pernah gunakan JavaScript, sama jugalah. Dalam view ni kita akan gunakan banyak ng ataupun HTML.
Okay, siapa-siapa yang pernah gunakan HTML, dia akan biasa menggunakan Angular ni lah, sebab dia punya tagging dia tu macam buka tutup tu, memang korang kena familiar lah. Okay, tapi taklah macam korang buat website, dia punya interface dia taklah that complex. Nanti saya tunjuk, tapi idea dia akan contohnya macam ni kan. Kalau kita nak buat bold, kita gunakan strong. Dalam HTML ada, dalam Ionic pun kita boleh gunakan HTML command yang sama ni. Kita boleh gunakan command yang sama ni ataupun tagging yang sama ni untuk menghasilkan interface Ionic. Ni HTML, tapi boleh gunakan Ionic. Ataupun kita boleh gunakan Angular punya library lah. Dia akan masukkan Angular punya library. Dia adalah satu JS ataupun CSS library ataupun framework yang mana kita boleh gunakan untuk design kita punya interface. Tapi dia sangat sama lebih kurang dengan HTML. Kau nak hack dia punya CSS pun boleh, silakan, no problem. Boleh saja. Okay? So ini adalah contoh kod dalam TypeScript yang lebih kurang sama dengan type JS tu. Okay, ini kalau kita nak start kita punya projek Ionic, saya akan banyak gunakan command line lah. Untuk proses ni saya terpaksa gunakan command line, sebab dia tak ada macam solid IDE untuk Ionic. Ada sebenarnya, tapi yang tu kena bayar lah. Okay, kalau korang nak gunakan Ionic IDE yang available daripada developer dia, yang tu kena subscribe lah. Kena subscribe. Sebab tu saya gunakan VS Code. Sebab apa VS Code? Sebab VS Code tu free. Ionic IDE ada tak? Ada. Kena bayar lah. Okay, Ionic IDE korang kena bayar lah. Kalau macam berkhusus dengan saya taklah paksa orang untuk gunakan Ionic IDE, sebab yang tu memang berbayar kan. So instead kita terpaksa gunakan VS Code. Sebab apa? Kita suka yang free lah. Kita tak mampu biasanya nak membayar subscription fee dia. Okay, ini adalah contoh dia interface yang kita boleh bangunkan menggunakan Ionic. Okay, macam-macam kita boleh buat lah. Tertakluk kepada imajinasi kita dan kepakaran kita. Tapi dia taklah kompleks sangat. Okay, dia taklah kompleks sangat. Okay, ini dia punya help dia. Korang boleh rujuk ke official documentation dalam ionicframeworks.com. Okay, dia punya official documentation dalam ionicframeworks.com. Okay, so ini macam overview saja. Saya tak pergi details. Ini adalah contoh HTML page yang kita boleh gunakan untuk develop screen dalam Ionic tu lah. Ini contoh dia lah. Ini contoh dia. Kan kalau kita perasan dia ada buka, tutup, buka Ionic icon, ni tutup dia. Ni Ionic tabs, buka, ini tutup dia. So buka tutup tu memang kita dah familiar lah dalam HTML. Ni contoh dia lah. Kita ada header, ada title, kita ada content. Tapi tak nampak lah body /HTML/body. Semua tu tak nampak sebab dia dah digantikan dengan Angular framework lah. Tapi masih boleh gunakan IMG, tak masalah. Ini contoh dia. Korang boleh masih gunakan IMG, korang masih gunakan P tu apa? Paragraph. Korang masih boleh gunakan bold, strong, italic. Semua tu dia support lagi. Cuma dalam Ionic ni dia dah bekalkan satu framework, interface framework, nama dia Angular. Ada apa soalan? Ada? Tak ada? Ada soalan tanyalah. Sebab kalau tak ada orang tanya, saya short sendiri je lah. Okay. So kalau nak tahu further, 25 hari bulan September kami ada Ionic, khusus Ionic. Boleh rujuk pada ni dah link ni. Tapi nanti saya copy lah dia punya link ni. Kalau siapa-siapa berminat nak join Ionic Framework 1 hari. Bengkel mobile application Ionic Framework 25 hari bulan September. 25 hari bulan September. Nanti saya provide maklumat ni pada korang yang berminat nak join. Boleh saja join khusus 1 hari ni lah. Okay.
So demo time. Okay, tadi tu saya cerita sikit pasal ni. So sekarang ni demo time. Okay, sebelum demo time tu saya nak saya nak tunjuk. Sekejap ya, saya akan stop present. Okay. So kalau korang boleh pin saya punya kamera tu, tolong pin saya punya kamera sekejap. Tekan pin pada saya punya kamera tu, gambar saya tu kan. Tekan pin. Sebab saya nak demo sikit. Okay. Tapi tak tahulah sama ada lighting ni. Oh, tak membantulah lighting ni. Sekejap ya. Lighting. Okay. So ini adalah apps yang ada dalam pasaran ataupun ada dalam Play Store. So korang boleh nampak apps ni. Dia boleh play doa. Okay. Okay, kita boleh swipe untuk dapatkan doa yang seterusnya dan kita boleh tekan play untuk dengar Ustaz Don bacakan. So, itu adalah overview apps yang saya nak tunjuk ni. Itu adalah overview apps yang saya nak tunjuk ni. So, saya share screen balik. Sebab apa saya nak tunjuk, nanti saya nak okay. So saya nak tunjuk mana tadi. Okay. Ni saya gunakan VS Code ya. Ni saya gunakan VS Code. Hilang dah. Okay. So saya gunakan VS Code. So dalam ni kita boleh buat development Ionic. Contoh dia. Kita ada home contoh dia. So ini adalah kod yang kita hasilkan untuk saya dah share screen belum? Dah. Okay. Tapi korang kena unpin lah. Kalau tak nampak screen sangat. Okay. So ini adalah kod HTML. Lebih kurang HTML je. Tapi dia adalah framework Angular ya. Dia HTML menggunakan framework Angular. Contohnya macam ni lah. Ini adalah dia punya title. Okay, ini adalah dia punya title. Okay. So nanti dengan menggunakan Ionic ni kita boleh run dia terus. Okay, kita akan run dia terus. Saya tunjuk macam mana dia berjaya di run kan. Sorry. Saya pun dah confused. Okay. Okay. Apps yang sama tadi yang saya tunjuk dalam phone tadi, okay, saya run dalam bentuk browser. Okay, dalam browser. Saya boleh run dia dalam browser. Maksudnya, untuk testing purpose, kita boleh gunakan browser saja dulu. Tak perlukan Android Studio. Sebab Android Studio ni, saya cuma gunakan apabila selepas selesai semua development, baru saya akan port masuk ke dalam Android Studio dan daripada Android Studio, daripada Android Studio baru saya akan push dia punya APK, dapatkan dia punya APK. So 3-4 bulan pembangunan tu saya cuma fokus kepada gunakan VS Code dan testing pada pada Chrome. Okay, ataupun pada browser lah. Sekejap saya nak offkan. Okay. Sebab tadi awal-awal tadi saya run Google Meeting daripada Microsoft Edge. Tapi saya dapati Microsoft Edge ni tak berapa user friendly tak berapa compatible lah kepada Google Meet. Sebab tu saya keluar kejap, lepas tu tukar kepada Google Chrome. Tapi favorite browser saya sekarang adalah Microsoft Edge. Dia ringan sikit daripada Chrome.
Tapi tak apa, just nak bagi tahu kita boleh run benda ni ataupun apps yang kita buat ini dalam browser, dalam browser. So kita boleh test dalam browser. So contoh yang saya buat kat sini, software ni ataupun apps ini saya linkkan dengan database, online database, nama dia Firebase. Dia Okay, saya gunakan online database, nama dia Firebase untuk apa? Untuk kita hantar ke sini lah. Contohnya, okay, saya log keluar kejap. Contohnya saya nak buat satu akaun baru. Ini apps ni walaupun kita test dalam browser, sebenarnya dia boleh run pada iPhone. Kita boleh generate APK. Kita boleh generate apps untuk iPhone kalau ada tools yang sesuai lah. Tapi untuk generate Android apps, kita perlukan Android Studio. Obviously kita perlukan Android Studio. Cuma masa nak generate APK tu saja kita perlukan Android Studio. Sekarang ni saya tak on Android Studio pun. Saya masih menggunakan VS Code saja. Okay. Editing saya akan buat menggunakan editing code ni. Ionic ni saya akan gunakan apa? VS Code. Bukannya Android Studio lah, saya akan gunakan VS Code. Okay, so ini adalah apps dia. Dan untuk apps ini berkomunikasi untuk bolehkan data yang kita masukkan ini disimpan dalam dalam online database. Saya employ satu servis nama dia Firebase. Ni Firebase lah ni. Ni ada senarai user yang saya simpan dalam Firebase ataupun dalam online database. Contohnya saya nak create satu user baru, nama dia nama dia Ali. Ali ada tak kat sini? Dalam senarai ni tak ada kan? Ada tak? Oh, tak ada. So saya nak cuba create satu user, nama dia Ali. Okay, nama dia Ali. Dan Firebase service ni dia boleh bantu kita untuk buat reset semua tu. Maksudnya user boleh reset password semua tu lah. Okay, kalau macam Ali saya tak boleh nak access dia punya. Saya nak buat satu yang baru, Ali lah boleh. Ali. Tapi Ali ni tak ada. Okay, saya buat. Saya delete lah dulu ni. Khairul Nizam ni saya delete jap. Ni Khairul Nizam ni saya delete kejap. Okay, so saya delete kejap Khairul Nizam. So saya akan buat satu akaun baru daripada interface kita. Mana tadi interface kita? Okay, ini adalah interface yang kita buat menggunakan Ionic. Okay, saya akan daftar akaun baru, masukkan nama penuh Nizam, alamat email. Okay, tadi saya dah remove, ini saya nak buat baru. Okay, admin 123. Okay, so ini adalah user baru. Bila saya klik daftar account, pendaftaran ini, data mengenai pendaftaran ini akan terus dihantar kepada online database saya. Ni ada tak? Oh, refresh. Data baru kan? Tu, dia baru masuk. Data ni baru masuk. Dalam online database. So, software kita, Ionic kita ni pun boleh communicate dengan online database. Untuk case ni, saya tak gunakanlah server sendiri. Saya gunakan Firebase service. So, data-data ni semua ada dalam database ni lah. Cuba kita tengok kejap. Ni ada activity list. Kita ada senarai. Alamak, bateri. Sorry. Okay, so kita ada senarai data, kita ada user profile, semua kita dah masukkan kat sini. Contoh dia. Ni. Data ni dah ada. Data ada dalam database ni. So, dengan adanya database ni kita boleh buat senarai lah. Ni. Okay. Data ni saya fetch daripada
daripada Firebase lah. Gambar-gambar ni pun saya simpan dalam server. Gambar-gambar ni saya simpan dalam server, dalam storage ni kan. Okay, dia ada data-data tu lah. Nah tu. So dia ada storage, dia dah ada storage mana yang saya upload hari ni. 2 September lah ni. Okay, data-data ni semua ada dalam server kita. So bila kita nak retrieve dia, macam tu lah, kita boleh retrieve dia daripada Ionic ni. So ini software yang ataupun apps yang ni kita boleh swipe. Okay, kita boleh swipe doa-doa ni kan. Kita boleh swipe dia. Kita boleh tukar kepada setting dia. Okay, kita boleh lihat. Oh, setting tak boleh tukar. Okay, kita boleh sharekan dia. Kita boleh buat menu kat sini. So semua ni disupport oleh Ionic lah. Dia boleh dibuat dalam Ionic. Kita boleh play audio. Okay, kita boleh play audio. So dalam browser pun boleh play. Boleh guna apps ni dalam browser. Okay, dalam apps ni, dalam browser pun boleh guna apps ni. Ni adalah browser yang saya pakai untuk test kita punya apps. Okay, saya rasa demo saya setakat tu saja dulu. Kalau apa-apa korang nak tanya, boleh shoot soalan. Kalau korang perlukan apa tadi? Slide lah. Maklumat. Okay, apa-apalah soalan. Setakat tu sajalah yang saya dapat ni share. Sebab saya rasa masa kita cuma sejam. So 10 minit yang terakhir ni saya beri ruang untuk korang bertanya lah. Okay, beri ruang untuk korang bertanya. Ada apa-apa soalan? Pelajar-pelajar ada nak tanya? Abang, saya ada soalan bang. Ya. Apa khabar adik? Macam Adik apa khabar? Alhamdulillah. Abang siap bang? Okay. Saya nak tanya yang app Alamat Surat ni kebanyakannya ikut preset Ionic lah kan? Bukan kebanyakan, memang dia develop guna Ionic. Ya. Banyak ke kena custom daripada segi coding tu? Custom custom maksudnya apa? Memang dia adalah programming. Nak kata custom tu macam mana? Dia dah ada dia dah ada apps yang dah ready, lepas tu kita custom. Kami develop from scratch. Okay, kalau kita lihat kat sini, dia adalah beberapa elemen tambahan. Contoh macam super tabs ni kan, super tabs. Super tabs ni dia membenarkan buat swipe tu lah. Dia membenarkan buat swipe. Contohnya lah. Okay, apa dia? Jadi dia tak banyak kena tahu coding macam. Banyak. Memang ini adalah programming tools. Dia bukannya drag and drop yang macam game salad ke. Dia tak macam tu lah. Okay, dia tak macam Unity. Siapa-siapa yang pernah explore Unity 3D, dia tak macam Unity 3D yang korang boleh drag and drop. Dia tak. Ni adalah memang programming. Sebab VS Code ni adalah code editor. Dia bukannya IDE tau. Dia adalah code editor. So dia macam Notepad++ lah lebih kurang. Cuba advance Notepad++. Tapinya ialah cabaran dia kat situ lah. Dia adalah programming tools. Dia adalah programming tools. Ya. Yeah. So kalau kita lihat, ni adalah dia punya interface dalam HTML. Kalau nak lihat dia punya programming TypeScript, boleh rujuk kat file TS dia. Ni antaranya lah. Saya rasa home TS. Dia ada kat situ lah. Dia punya code dia. Contohnya macam mak surat ni kan ada doa pagi, doa petang kan. So macam mana kita boleh programkan dalam TS ni untuk supaya bila sebelah pagi kita cuma akan lihat doa pagi saja.
Kalau mak surat kan ada doa petang kan. Doa petang tu maksudnya doa version petang. Bila version petang, kadang-kadang kebanyakan apps dia akan tunjuk dua-dua doa. So korang kena pilih lah sama ada nak ni doa pagi. Okey, doa pagi, doa pagi. So sekarang ni dia cuma paparkan doa yang sebelah pagi je lah. Kalau kita berada pada masa tengah hari ke atas, dia akan jadi petang lah. Tu doa pagi, doa 1 pagi, doa 2 pagi, doa 3 pagi. Sebab kat sini kalau kita perasan doa pagi ni, dia akan ada menyebut tentang ni lah, kami hayati pagi ini. Contohnya doa pertama kan dalam surat, kami hayati pagi ini ya Allah, di mana pada pagi ini kerajaan alam ini di tanganmu. Kalau kita sebut doa ni pada sebelah petang, kita tak akanlah sebut kami hayati pagi ini, mesti kita akan sebut kami hayati petang ini. So petang ni dia akan tukar benda lain lah, daripada asbahna kepada benda lain. So dia ada dua versi, doa sebelah pagi dengan doa sebelah petang. Okey, biasanya mat surat ni dibaca pada masa waktu duha dan waktu lepas asar contoh dia. So kalau kita buka masa asar, lepas asar, kita akan nampak doa sebelah petang lah. Kita akan baca doa sebelah petang. So kita akan sebut kami hayati petang ini ya Allah, di mana pada petang ini kerajaan alam. Contohnya macam itulah. Dia akan tukar daripada doa pagi kepada doa petang. So itu semua kita boleh programkan dia dalam ni lah. Ni contoh. Kita boleh capture dia punya hour dia, pukul berapa. Kalau 12 ke atas, obviously kita akan paparkan doa petang lah. Kalau bawah daripada pukul 12, obviously kita akan paparkan doa pagi. So ini adalah coding kita. Ini adalah coding kita untuk kita pastikan ni lah, macam mana kita nak manage doa-doa tu. Macam mana kita nak manage doa-doa tu. Dan kita letakkan juga bacaan doa. Kita tak download, dia dah ada dalam apps tersebut. Nampak tak, dia set local path. Ni dia set local path. Dia tidak di-download daripada internet lah, dia dah ada dalam local path tu. MP3 file tu, bunyi sound bacaan doa tu dah ada dalam apps. Ini contoh je lah. Kalau katakan perlukan internet ataupun perlukan online database, bolehlah employ Firebase ataupun ada server sendiri, tak masalah. Ionic boleh communicate dengan server sendiri dan dia juga boleh communicate dengan Firebase. So ada apa-apa lagi soalan? Ada soalan tu Cik Khairul kat chat tu. Chat boleh dia ada pelajar tanya, kita boleh link tak Ionic ni dengan MySQL database? Boleh. Boleh. Cuma untuk communicate dengan MySQL, kita kena belajar satu lagi data transfer format, nama dia JSON. JSON. Cumanya kalau nak compare dengan bandingkan Firebase dengan kita buat database SQL sendiri, lebih mudah untuk kita communicate dengan Firebase lah. Untuk keperluan contohnya lah, keperluan macam kalau macam student saya untuk keperluan FYP, saya lebih prefer dia orang gunakan Firebase. Sebab kalau kita set up database online dalam Firebase, dia jauh lebih mudah berbanding kalau kita buat database MySQL sendiri. Jauh lebih mudah. Sebab kita nak fokus kepada dia punya Ionic tu. Buat apa kita nak tambahkan kerja pada bahagian back-end. Unless kalau korang memang nak fokus pada bahagian back-end, dan dalam back-end tu korang boleh gunakan PHP, MySQL. Tapi korang kena belajar satu lagi, kita tak akan display data tu dalam bentuk HTML daripada PHP. Instead kita akan generate data yang dinamakan Ionic lah. Ionic, JSON. Okay.
korang kena belajar JSON pula lah untuk data transfer dia. Sebab bila kita transmit data kepada daripada web server kepada apps mobile kita tak boleh transfer di dalam bentuk HTML. Sebab macam iPhone, macam Android pun sekarang, dia dah tak gemar lagi web view. Kalau kita transfer terus dalam bentuk HTML, itu namanya web view. Okay, so iPhone especially memang dia tak gemar web view. Okay, ada satu apps tu yang saya buat menggunakan, inilah yang awak cakap tu lah. Dia gunakan dia gunakan MySQL, dia gunakan dia gunakan apa lagi? Dia gunakan PHP. Bila saya deploy apps tersebut dalam Android Play Store, tak masalah. Play Store ni macam dia tak rigid sangat. Tapi bila saya cuba deploy kepada App Store, iaitu iPhone, dia reject. Sebab apa? Sebab dia kata apps ini macam setakat paparkan data daripada web. Memang dia web view pun. Memang dia kebanyakannya adalah web view. So dia reject sebab menggunakan web view. Dia banyak web view features lah dalam tu. Dia tak banyak sangat macam native features. Dia cuma macam paparan data tu yang kita transmit, kita capture daripada database web server dan dia dump kat situ je. So dia tidak nampak macam satu application, tapi instead of dia lebih kepada web view je lah. Sebab kita dump HTML tu daripada server. Macam mana export Ionic ni ke APK? Yang tu kita kena gunakan Android Studio. Saya kena gunakan Android Studio. Saya memang tak plan nak tunjuk macam mana Android Studio nak port kepada APK. Itu sebab saya nak kena install Android Studio. Sekarang ni mesin saya ni tak ada Android Studio. Jadi saya tak boleh nak buka Android Studio. Saya tak boleh nak demo yang tu lah. Tapi idenya adalah korang kena install Android Studio. Dalam Android Studio ni ada satu features untuk build APK ataupun build AAB lah. Sekarang ni kita tak sebut APK lah. Untuk developer, untuk orang biasa dia akan sebut APK lah. Tapi untuk developer, dia dah tukar format file tu kepada AAB. Dia dah tukar kepada AAB. Dia bukan APK lagi dah. Dia nama dia AAB. So untuk developer, kena sebut betul-betul benda tu adalah AAB, Android Application Bundle. Tapi kalau korang orang biasa, APK, kalau korang faham APK, benda tu lah, APK tu lah. Okay. Tapi kalau korang download, korang tak akan dapat APK tu lagi. Sekarang ni dia dah compulsory untuk kita upload ke Play Store dalam format AAB, Android Application Bundle. Dia dah tukar dah format dia tu. Okay. Dia memang dah wajibkan untuk push. Dia memang dah push kepada AAB. Kelebihan AAB ni dia separuh daripada size APK lah. Itu sebab tu dia promote AAB. Contohnya macam korang ada satu app, bila generate APK dalam 20 megabyte contoh dia. Tapi dengan menggunakan AAB kau boleh reduce kepada separuh daripada tu. Kau boleh dapat 10 megabyte, 10 MB. Memang optimize dari segi tu file size lah. AAB ni lagi optimize dari segi file size berbanding dengan APK. So, ada apa lagi? Saya dah jawab tu kan, Faik. Bahawa Ionic boleh connect dengan MySQL? Boleh, tapi kena belajar JSON. Maksudnya korang punya PHP kena boleh generate JSON. Dengan kata lain, korang kena belajar macam mana nak generate data dari table dalam format JSON. Apa itu format JSON? Saya tunjuk kejap. Okay, ini adalah format JSON. Ini adalah data formatted JSON. Okay, ini adalah data formatted JSON, data formatted. Maksudnya data yang kita translate dalam bentuk JSON. Macam mana bila masa kita perlukan JSON data format ini? Bila hantar dari server kepada
mobile apps. Ataupun daripada mobile apps kepada server, kita akan menggunakan format JSON. JSON. Apa itu JSON? JSON adalah JavaScript Object Notation. Sebenarnya format ni dah lama dah. Dah lama wujud. Okay. Dalam PHP ada satu encoder namanya JSON encoder. Boleh gunakan tu. Tapi nak proses untuk generate menggunakan JSON encoder tu adalah step-step dia yang lain. Contohnya macam fetch data daripada table. Lepas tu push dia masuk dalam array. Lepas kita dah dapat collect dia punya data array tu, baru kita akan push masuk ke dalam format JSON. Okay, ada panjang sikit lah proses dia. Nak memudahkan kerja, kita gunakanlah sahaja kelebihan ini, iaitu Firebase. Itu antaranya lah. Antaranya kita gunakan Firebase. Firebase ni free ke? Ada kuota free je. Macam, sebab tu untuk student FYP dia sesuai lah. Sebab student FYP macam contohnya concurrent user adalah 100. Maksudnya ada 100 orang user saja dalam masa rentak. Macam setakat AYP ni kita testing sendiri je. Developer testing, setakat satu concurrent connection, boleh je pakai. Kelebihan dia tu lah, cepat nak deploy korang punya backend. Cepat sangat nak deploy dia punya backend. Sebab data ni, yang macam saya tunjuk tadi, data yang kita masukkan dalam Firebase, ni, kalau kita lihat data-data dia ni, dia akan terus generate dalam bentuk JSON. Okay, dia tolong buatkan JSON punya data. Okay, dia akan tolong buatkan JSON punya data. Siapa yang punya kerja tu? Firebase dah akan tolong generate JSON format. Data dia lebih kurang macam ni je. Okay, tapi kelebihan dia, Firebase ni akan tolong terus generate data dalam bentuk JSON. Dalam format JSON lah. Itu kelebihan dia lah Firebase. Dan dia free untuk certain quota lah. 100 concurrent user dan beberapa kilobyte data. Boleh lah setakat guna untuk FYP, boleh je. Tapi kalau kau nak buat deployment, dan dia akan charge lah. Kalau korang nak tahu, korang tanyalah developer MySejahtera berapa bil Firebase yang dia orang pakai. Sebab dia gunakan Ionic dan database dia banyak gunakan Firebase lah. Kalau app satu Malaysia, yalah, banyaklah bajet yang kita nak guna untuk bayar dia punya ni kan, dia punya data ataupun back end service tu. Tapi kalau setakat seorang pengguna, boleh lagi pakai yang free tier lah. Pakai yang free tier pun okey. Firebase boleh digunakan untuk web system. Ya, boleh. Firebase boleh digunakan untuk web system. Cumanya korang kena belajar juga JSON punya ni lah. JSON punya treatment. Macam mana nak manage JSON data yang dihasilkan oleh ni lah. Macam mana nak hasilkan data JSON yang dihasilkan oleh ni Firestore ni. Tapi pasal korang dah biasa dah familiar dengan MySQL, kalau buat web system, elok gunakan SQL je. Dia dalam Firebase ni, dia tak mengamalkan SQL yang macam biasa tau. Dia gunakan kaedah NoSQL. So kalau korang biasa dengan SQL, tiba-tiba korang nak bertukar kepada Firebase, Firebase dia tak mengamalkan SQL. Dia tak ada such thing as SQL. Okay, SQL tu dia tak wujud. Dia dah encapsulate dalam bentuk API, dalam bentuk library dia sendiri. Dia dah encapsulate dalam bentuk library dia sendiri, dan kita boleh gunakan dia punya ni lah, documentation untuk ni. Ionic boleh connect ke PHP admin? Tak boleh. Sebab PHP admin ni dia handle database management. Dia handle database. So PHP admin ni dia deal dengan SQL database. Ionic. Ionic. Awak kena bezakan Ionic dengan PHP ni apa?
phpMyAdmin ni adalah satu database client. Dia bukan database. Database dalam XAMPP yang korang pakai tu adalah MySQL. Database server yang sebenar adalah MySQL. Bukannya phpMyAdmin. phpMyAdmin ni cuma dia punya interface perantara kepada database server. Database server korang yang sebenar adalah MySQL. So korang boleh rephrase soalan tu, boleh tak Ionic connect kepada MySQL? Boleh. Boleh tak Ionic connect kepada MySQL database? Boleh. Okey, soalan awak tu kena dibaiki. Ionic boleh connect ke phpMyAdmin untuk database. Dia tak boleh connect kepada phpMyAdmin. Ionic tak boleh connect kepada phpMyAdmin. Ionic boleh connect kepada MySQL database melalui perantara JSON yang dijana oleh PHP. Okey. Jawapan panjang dia macam tu. Jawapan dia pendek dia, adakah Ionic boleh connect dengan database MySQL? Boleh. Dengan syarat kita gunakan PHP untuk generate data dalam format JSON. Okey. Itu jawapan panjang. Itu jawapan panjang. Kalau jawapan pendek dia, Ionic boleh tak connect kepada MySQL database? Ya, boleh. Tapi Ionic tak boleh connect dengan phpMyAdmin. phpMyAdmin ni bukan database server. Awak kena recognize betul-betul yang phpMyAdmin ni dia bukan database server. Dia cuma interface kepada database server saja. Interface tu macam antara muka je lah. Okay, ada soalan? Ya. Saya nak tanyalah Encik Ya. Khairul. Aha. Untuk dalam trend sekarang lah, sama ada native, hybrid, ataupun satu lagi tu yang progressive web apps tu. PWA. Trend sekarang ni ke arah mana ya? Trend sekarang ni ke arah mana? Multi-platform. Trend sekarang ni ke arah multi-platform. Okay, sekarang ni hybrid berbanding dengan progressive web apps ni. Mana progressive web apps ni perlu browser ke untuk kita run dia, atau Okey, kita boleh betul. install di dalam phone? Dia boleh install. Macam ni ya. PWA ni sebenarnya dia tengah menjadi trending sebab apa tahu? Sebab dia tak rely kepada Play Store, dia tak rely kepada App Store. Itu kelebihan dia lah. Kenapa tak rely kepada Play Store, dia tak rely kepada App Store? Sebab dia boleh run pada browser. Dia boleh run directly pada browser. Macam saya buat tadi kan. Sebenarnya apps yang ni, apps Mat Surat ni, dia boleh run pada browser. Tak masalah. Maksudnya kita sediakan satu server sendiri dan pengguna akses terus kepada server kita dan dia boleh pakai apps tersebut menggunakan mobile browser. Mobile browser. Kelebihan dia apa? Kita boleh buat apa juga yang kita nak buat. Okey, kita boleh buat apa juga yang kita nak buat tanpa tertakluk kepada peraturan, tanpa tertakluk kepada peraturan Play Store ataupun App Store. Contohnya macam kalau apa-apa pembayaran dilakukan melalui PWA, Play Store ataupun App Store tak perlu nak charge 30% pun. Tak perlu nak charge 30% pun. Kalau apps kita melakukan transaction, dia ataupun kita kena bayar untuk apps tersebut, 30% kita dah kena bagi kepada Play Store ataupun App Store. Itu syarat dia lah kalau kita nak jual apps kita tu. Okay, banyak juga merchandise yang dijual perlu dibayar kepada Play Store dan App Store. Okay, semua tu kena dibayar. Macam Facebook buat dapat revenue daripada iklan kan yang di-generate melalui apps tersebut. Yang tu pun dia boleh charge. Itu pun Play Store dengan App Store boleh charge. So kalau kita buat apps kita dalam PWA, kita boleh gunakan browser, mobile browser untuk run apps kita tanpa kita tertakluk pada peraturan-peraturan Play Store ataupun App Store. Sebab tu orang suka PWA sekarang ni. Okay, masing-masing sangat suka PWA sekarang ni.
PWA ni sebab browser kita dah modern. Jadi kalau setakat nak simpan data dalam local storage dah boleh. Nak access dia punya kamera contohnya. Okay, nak access dia punya kamera pun boleh. Okay, nak access dia punya kamera pun boleh. Tu. Nampak tak? Oh, nak pound. Oh, saya gunakan kamera sebab kamera saya kat Zoom dan kamera saya ada satu lagi pada. Kalau kamera kita tak digunakan, kita boleh utilize kamera ni direct daripada PWA. Maksudnya apa? Dia boleh communicate terus directly kepada native hardware. Okay, kita boleh communicate directly kepada native hardware. Maksudnya apa? Sebenarnya tak perlu pun kita generate kepada APK ataupun tak perlu pun kita generate kepada iPhone untuk kita run apps kita. Dan Ionic, Flutter membenarkan benda tu berlaku. Dan kita tak perlu tertakluk kepada peraturan. Bila kita deploy apps kita menggunakan server kita sendiri, kita tak tertakluk kepada peraturan iPhone, kita tak tertakluk kepada peraturan Play Store. Itu kelebihan dia lah. Okay. Tapi taklah macam dia tengah progressively evolve lah ke arah itu. Sebab tak semua features yang ada dalam native device, native phone ada dalam PWA ni lah. Dia kena develop dia punya what we call as plug-in dia tu, library dia tu. Dia kena sama-sama develop library dia tu. Dan nak develop library tu yang biasanya ambil masa sikit lah. Okay, dia akan slowly migrate lah ke arah itu. Tapi kalau kita nak letak dia kena letak dekat server kita kena ada server sendiri lah. Kita kena ada server sendiri. Macam web hosting semua tu ke? Ya betul. Kita kena letak dalam kita punya web hosting lah. Tapi bila kita web hosting sendiri, maksudnya semua tu adalah kepunyaan kita lah. So tak adalah isu Play Store nak charge 30%, okay, ataupun App Store nak charge 30%. Tak ada isu tu. Okay, saya tak pasti saya dapat maklumat awal sejam je kan? Ya. Kalau ada soalan tak apa. Saya cuma risau student tu ada macam event lain ke? Sebab sekarang ni minggu peperiksaan lah. Oh, ya ke? Persediaan untuk peperiksaan. Jadi memang tak ada kelas lah sepatutnya. Nanti saya minta Cik Khairul bagilah detail berkaitan dengan kursus Ionic tu yang diadakan pada bila ya? 25 September lah. Yalah. 2-3 minggu lagi. Saya rasanya pelajar-pelajar tu belum balik lagi lah ke KB ya. Bulan Oktober lah baru balik. Sebab masa PKP ni pun memang saya pengalaman amat susah lah untuk mengajar pelajar-pelajar sebab kurikulum kami masih lagi menggunakan Android Studio. Jadi memang betul. Kita cuba-cuba explore ya pelajar ni menggunakan Ionic juga. Kami pun memang awalnya memang menggunakan Android Studio. Tapi kalau dalam lab boleh lah diusahakan sebab lab kita ni kan macam high performance PC kan. Tapi bila pelajar sendiri yang terpaksa menggunakan laptop masing-masing, saya ada memikir macam mana nak mengurangkan beban resources dia tu. RAM nak kena tinggi, SSD tu memang wajib lah. Kalau tak ada SSD dengan 16GB pun dia akan lagging juga. So memang kita come up dengan Ionic ni lah sebagai solution dia lah, solution sementara untuk belajar secara online kan. Sebab Ionic ni tak perlukan resources yang tinggi sangat pun. Nak testing pun pada browser je, pada mobile browser. Senang sikit gunakan Ionic ni lah. Tapi itulah, macam KV ke Politeknik, dia tertakluk kepada syllabus yang centralized kan. Kalau macam kami untuk macam keperluan sekarang ni, dibolehkan untuk kita ni lah memudahkan proses tu.
taklah kita taklah terbeban sangat student nak cari 16 gig RAM laptop. Itu memang sakit sikit lah.